Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl ayat 37 insyaallah taala. Surah An-Nahl surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون Sadaqallahul azim. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat lobakan inginkan mereka beroleh hidayah petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkannya, dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh sumpahnya sambil berkata, Allah tidak akan membangkitkan semula orang-orang yang telah mati. Itu tidak benar. Bahkan janji Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati tetap benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati untuk ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya, dan siapa orang-orang kafir mengetahui, dan supaya orang-orang kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu apabila kami menghendaknya, apabila kami menghendaknya, hanyalah kami berkata kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia.
ข้าเจ้าห่วงใยต่อการชี้แนะทางนำของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงให้เขาหลงและสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและพวกเขาได้สาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมามิใช่เช่นนั้นสัญญานั้นย่อมเป็นจริงแก่พระองค์เสมอแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้เพื่อพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นและเพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้ว่าแท้จริงพวกเขานั่นแหละเป็นผู้โกหกแท้จริงเมื่อเราประทานคำตรัสของเราแก่สิ่งใดแล้วเราก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้น الله أكبر استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Empat keratan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 dan juzuk yang ke-14, ayat 37 sampai kepada ayat 40. Ayat 40. Dapat kita membaca, mendengar, disertai tadabbur, memahami iman dan amal. Ialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa hamba dia yang membaca ayat dia, Quran dia, wahyu dia, mukjizah dia yang hanya satu huruf, maka dia akan membalas 10 kali ganda sebagai balasan yang begitu besar, banyaknya, sawabun azimun wa ajrun kathirun. Dan ialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah wa Rabbun nar wa Rabbul jannah wa Rabbu kulli syai'in. Dialah Allah Tuhan kami, Tuhan dunia, Tuhan akhirat, Tuhan syurga, Tuhan neraka, dan Tuhan kesemuanya, yang senantiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Senantiasa mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta berilah kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan nafsu ammarah, nafsu yang jahat, dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu, duk waswas, menipu, khianah, duk melemah, duk memalas kami untuk nak menuju kepada jalan as-siratal mustaqim. Susahnya
iaitu jalanmu yang benar, jalan yang kamu redha, jalan yang kamu janji, iaitu ialah syurgamu jannah darun na'im. Serta beri lagi lah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mempelajari, membaca, mendengar, tadabbur ayat kamu setiap pagi, setiap hari selepas salat subuh secara berjamaah di masjid, serta angkat darajah yang begitu tinggi mulia di sisimu dengan melalui ayat-ayat kamu kepada sekalian kami di dunia ini dan juga di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung lagi pengajian kita tadabbur, ambil erti, email dan juga beramal tentang ayat-ayat dia. Satu kewajipan kita selaku hamba Allah untuk nak memahami ayat-ayat dia, tadabbur ayat-ayat dia. Itu adalah kewajipan kita dalam hidup harian kita. Kemarin kita dapat dengar yang mana orang musyrik Mekah dia sudah lepas kesalahan kepada Allah. Dia kata kalaulah Tuhan bagi hidayah kepada dia, nascaya dia tak akan sembahlah tok kau ni, tak akan sembahlah berhaluk. Itu yang panggil qadar, takdir, yang dia lepas kesalahan kepada Allah. Kalau Tuhan kehendak, maka tak jadi lagu ni. Masya Allah, apa mu tak kata mu tak kehendak, mu tak kehendak sebenarnya, sebab menjadi lagu tu. Masya Allah, sebab dalam Quran apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sudah hatta Quran dah mari, hatta Rasul dia ni juga wi akal fikir kepada kamu. 3 alat ni sudah cukup bagi kamu tu mikir, adakah benar mu dah sembah tu menjadi Tuhan kamu, iaitu berhala dan sebagainya. Maka pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala kecek pula dengan Nabi kita. Dia kata in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhill. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat lobo atau sangat-sangat ingin supaya orang yang tidak beriman itu dapat hidayah daripada Allah, Nabi ini dia sungguh-sungguh kepada ummah dia, dakwah sia dah malam goyak lepas goyak, baca Quran, tahu tafsir, goyak macam-macam. Allah, ya sungguh Nabi. Habis-habis kamu nak wi hamba apa, nak wi umat dia tu supaya meluk agama Islam. Nak wi ummah dia supaya dapat masuk syurga mati akhirat esok. Intahris ala hudahum. Bersungguh-sungguh ingin Nabi itu supaya umat dia semua tu dapat memeluk agama Allah, dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah khijah Nabi. Khijah Nabi ni tak ada arah dah, sebab dia tahu hak benar tu adalah benar sungguh, hak yang salah tu adalah salah sungguh. Nyata jelas sinar macam cerah sangat-sangat cerah hak benar tu. Sebab tu dah ya bagi gapo lobo, sangat-sangat lobo, sangat ingin supaya ummah dia tu masuk Islam. Dia kata lepas pak tak dengar aku dia belatagi dah dak sallallahu alaihi wasallam, sebab mati esok neraka tak beriman. We kafir cepat tepat dia dalam akhirat esok adalah neraka. Pas neraka bukan azab seperti dunia. Sebetulnya yang mikir habis-habis mikir Nabi. Tayok sia dan malas doa kepada ummah dia ni. Allahu akbar. Sebab itulah saya kata intahris ala hudahum. Jika engkau wahai Muhammad sangat-sangat lobo ingin mereka beroleh hidayah petunjuk, tetapi fa innallaha la yahdi man yudhill. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkan setelah dia tu mengetahui kata agama Islam adalah benar, akan tetapi dia tu tolak. Dia tahu ni, tapi dia tersibuk. Sebab itulah Islam ni panggil semua, ajak manusia semua. Fadkhuli fi ibadi, marilah kamu masuk bersama dengan orang-orang hamba-Ku yang soleh. Yang duk sayang apa tak juh tu. Yang jadi seperti dengan orang kafir. Fadkhuli fi jannati, mari masuk dalam syurga-Ku ni. Panggil semua orang Islam, dakwah semua, sapa semua, royak semua. Tapi mu tak masuk.
Allah. Apabila mutus masuk, pang katuk itu hidayah. Habis tak ada lah. Ya situ ya. Sebab saya yak bandingin marang. Kita tuan rumah panggil dia masuk. Masuk dalam rumah saya ni. Masuk banyak cepat. Aku masuk pergi. Waktu saya masuk, pang katuk itu. Pamunuk lepas tu kata, lu apa mutahari aku? Tak kena. Kita panggil dah. Maka mu berhak haqqat alaihi dhalalah. Benar ke atas kamu supaya sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mu tak ada dono ada hal ini. Allah. Sebab itulah fa innallaha la yahdi man yudhil. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berhak disesat. Mana? Dah Tuhan menyesat dia tu kerana dia tu dia tu hidayah. Allahu akbar. Tak ada arah itu hidayah ni. Tiba-tiba lagi kalau satu hidayah yang besar, tapi itu saya juga tak ada arah. Saya baca, saya mengaji, saya dengar. Dan orang ini wa ma lahum min nasirin. Dia tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan. Kalau tu katuk ping pintu hidayah, cop tak ada apa hidayah daripada Allah. Waliyazubillahi minadh-dhalal. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala mencerita pula ulai balik pula yutun semula kepada orang yang tak juruh musyrikin Mekah tu. Pak dia tu masya-Allah supah sangat-sangat supah, bukan supah tamat dadak, bersungguh-sungguh supah dia tu. Saya kata wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh supahnya. Allah bukan tamat dadak, supah habis kan. Ya supah gapo? Dia kata la yab'atsullahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan semula orang yang telah mati. Dia tak beriman kepada ada hari akhirat orang kafir. Ingat moleklah orang yang kafir musyrikin Mekah dulu dan kafir lah ni kadang-kadang dia tak beriman kata ada selepas daripada mati Allah akan bangkit semua manusia hamba dia pada hari akhirat kelak. Dia kata la yab'atsullah, tidak dibangkit oleh Allah. Sebut tu juga dia. Tahu kata ada Allah. Dia tak apa musyrikin lah ni, tu musyrikin lah ni tak tahu Tuhan mana dah dia. Musyrikin Mekah dulu dia tahu kata Allah. Tapi hidup pelik dengan Tuhan. Duk selerak dengan akidah pegangnya dia Tuhan. Kata ada lagi selain daripada Allah. Sebab itulah dia kata la yab'atsullahu man yamut. Dia tak kata la yab'atsu man yamut, tidak dibangkit bagi orang mati. Dah cuk dah tak kata lagu tu. Tuhan tak akan bangkit dah. Selepas daripada kita mati tu habis dah kita hidup di dunia. Dia kata hidup dunia saya dia ni. Sudah di dunia hidup dia, di akhirat tak ada dah. Allahu akbar. Lalu telah Allah SWT jawab dia, bala wa'dan alaihi haqqa. Dia kata bahkan benar sungguh janjian Allah itu ke atas mereka adalah benar sungguh. Adanya hari akhirat benar tu adalah haqqan. Bukan tak ada percaya. Apa ni mesti kena bangkit, mesti kena ada hari kebangkitan. Wa'dan itu adalah janji Allah ke atas mereka mengatakan bahawa hari kebangkitan akhirat esok adalah benar dak sungguh. Allah, ini tempat kita seronok ya. Ada akhirat itulah tempat kita seronok ya. Sebab tak ada akhirat, tak ada faedah tu yang bangkit kita mai ke alam dunia ni. Sia nyanyo. Yalah, sebab orang Syiah sebenarnya kata ciwit ketuk. Hidup di atas dunia ni adalah susah dia kata. Susah itulah nak kepada akhirat. Yalah. Kalau duk sungguh, duk kacau, pah tu ni tetapi hidup susah. Buat mati tak ada perkara apa. Perih hidup. Ada akhirat tu lah. Ada hari kebangkitan akhirat tu lah.
menyebab kita tu rasa kata Tuhan ni maha adil sungguh. Ya tu Tuhan buat jadi tepak. Jalan ngok-ngek. Hok nu Tuhan buat sempurna dia. Boleh sepak bola lah. Boleh tewah bola lah. Allah gaji sebulan 200 ribu juta sepak bola. Ni kaki tepak nak berjalan tak boleh. Mati isak tak sabi meh tepak. Aku akan balas gitu gini kepadamu. Mu orang hok makan duit gaji 200 juta sebulan sepak bola tu. Mati isak tak bagi main aku ada rasa. Ada akhiratnya free dak tepak tu. Tuhan tu dapat kau Tuhan seorang tu. Kalau Tuhan seorang tu doa jadi tepak, Tuhan seorang tu buat jadi sempurna berjalan. Apa lah? Kalau Tuhan banyak tak apa. Kita Tuhan ni pula. Sebab itulah ada akhirat. Subhanallah, dunia tak cukup. Ni susah. Siapa mulai hidup, siapa mati sesak dia. Orang kaya juga. Allah, kaya ada harta, hidup dia tu kaya sampai mati kaya dia tu. Tak ada akhiratnya nyoh sesak. Yalah lah. Tak sabi meh sesak. Duk kena, duk malak, duk tu ajaran Tuhan. Apa insya-Allah masuk syurga esok. Jadi akhirat ada. Hak ni Allah umah gobek-gobek ya, apa ya hujannya tirih. Hanu Allah, sepok istana, 450 rai rumah dia. Tak ada akhiratnya ni. Yang ku tidak tahu dia akhirat. Kalau tak ada akhirat habis kan dia cuk habis. Duk ambil siapa wanak duk rumah dangat sampai mati. Ni ambil wanak rumah Allahu akbar. Istana dia tu 450 rai, ratus-ratus rai. Suk mati pun 500 rai tu juga. Ini tak ada akhiratnya. Sebab itulah ada akhirat. Tuhan akhirat. Mu kafir bukan hanya sekadar duduk di dunia saja dak. Yang mana mu tu dak kata hidup dunia ni adalah susah. Kalau mu tu ajaran Tuhan, maka ada akhirat mu akan sempurna. Sebab Tuhan kata bala bahkan akhirat tu hari kebangkitan ada. Itu adalah janjian Allah ke atasnya adalah benar semua haqqan. Tetapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tu tidak mengetahui. Allah buku tak tahu ni payah sungguh. Buku tak reti ni Allah susah sungguh. Sebab apa boleh dia kafir? Sebab dia tak reti. Sebab apa boleh dia munafik? Sebab dia tak reti. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yang munafik tak tahu. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang kafir tak ada faham, dia tak faham. Allah siyo. Ipuca tak tahu tu jadi selerak habis hidup. Ipuca tak saya mengaji, ambil tak reti tu, ambil tak saya ambil reti tu dah jadi selerak habis, kacah-kacah habis. Walakin aktsaran nas, saya kata. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu kata ada hari kebangkitan. Allahu akbar. Kafir sama telah dah tak tahu. Orang munafik pun tak tahu dan orang munafik juga tak faham. Ingat molek orang jenis pasal tu saya berahi ngaji Quran tu saya ambil reti tu saya ambil panah tu saya ambil faham ni. Siyo dengan ayat ni. Allah yang bawa tu saya reti dia siapa nak masuk dalam kubur ke bawa benar tak reti tak faham tu ingat molek ingat molek nah saya tak nak hukum dan modak tapi tu royak lagu tu dia kata orang munafik tak reti orang munafik tak faham Allah mai tak faham Quran habis tak ada dah nak kata gapo lagi sebab dia kata munafik. La ilaha illallah. Sebab itulah kena mengaji Quran lah. Ngajilah Quran, bacalah Quran, duduklah dengan Quran. Allahu akbar. Mati esok benar-benar lagu ni yang boleh syafaat kita di akhirat nanti. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa Tuhan we ada pura hari kebangkitan selepas kita mati tu kena bangkit semula. Tujuan apa?
Padahlah atas dunia ni kalau kita mikir, sudahlah. Allahu akbar. Puas hati lah dengan dunia ni. Yalah. Tapi tak puas hati. Tanyalah. Orang hak ada harta banyak, orang ada pangkat tinggi, melianya dia. Tanya puas hati tak ada dunia? Apa tanya dia? Dak, mustahil kata dia tu puas hati ni kekayaan tawi dia. Tanya dia tak percaya. Tak ada atas dunia tempat orang manusia puas hati. Mai mirak kerap. Subhanallah. Sebab bukan tempat duduk kita. Dunia ni tempat lalu. Okay? Bila lalu dah kena musafir, nak pergi situ, ya kena ada macam-macam. Penuh tak puas hati tu. Allah. Jepun, orang yang paling kaya sekali tengok dunia yang termaju sekali. Bunuh diri tu kata mana bunuh diri ada apa dia? Bunuh diri dia setitik negeri dalam dunia ni yang paling banyak orang dia bunuh diri Jepun. Apa boleh bunuh diri? Tak puas hati dengan dunia. Tak puas hati. Tak sudah dengan hidup dunia ni. Allahu akbar. Sebab itulah Tuhan ayat sini yang kata liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi. Allah menghidupkan semula orang yang mati itu untuk apa? Untuk nak penerangan kepada mereka apa yang mereka berselisih padanya. Duk selisih masalah hok ni Tuhan sore, hok ni Tuhan ramah, hok ni Tuhan puluh-puluh, hok ni Tuhan batu, hok ni Tuhan tak kau, hok ni Tuhan matahari, hok ni Tuhan tahi lembu. Macam-macam Tuhan duk selisih di atas dunia ni. Bila di akhirat esok liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi. Nak penerangnya, nak keterangnya kepada hamba duk selisih sembah Tuhan tu Tuhan di akhirat esok. Allahu akbar. Itulah ada akhirat. Tah dunia ni gitu. Masing-masing duk kata aku Tuhan aku adalah benar. Tuhan ilmuku ni adalah benar. Tuhan matahari aku semua ni adalah benar. Kita sila Tuhan hak sahih itulah. Qul huwallahu ahad itulah sahih hak benar. Bila pakai dah akhirat esok Tuhan penerangnya selalu dah. Hak mana hak benar. Di antaranya Tuhan nak beritahu waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, supaya orang-orang yang kafir mengetahui tahu bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta, adalah orang bohong. Bila tahu salah dah orang kafir adalah orang bohong, orang munafik adalah orang bohong. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wallahi Tuhan bersumpah kata sesungguhnya orang munafik adalah orang bohong. Ya akhirat esok dia tahu kata dia bohong. Wa ilam la. Wa kafir sama Allah dah. Allah. Kalau tak gitu Abu Jahal ketika dia nak mati, kita ngaji sejarah dia minta Nabi supaya kafir dengan baju Nabi. Minta kepada Nabi, ulai mati sok ya Rasulullah ambillah baju mai kafirku. Nak kepada Nabi. Sekurang-kurangnya baju Nabi boleh syafaat dia di akhirat esok. Di mana dia tahu, tetapi dia tak beri apa? La kadzibu mubahau. Allahu akbar. Wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Mubahau tu saya beri mungkin ada. Allahu akbar. Ingat boleh. Sebab itulah anak dia Abdullah tu mai cari Nabi pula yang mati. Wa matu wa hum kafirun. Tu yang munafik terkata, dia mati, dia kafir pak ni. Ama hum bimu'minin, dia tak beriman pak ni. Mai cari Rasulullah, nak baju Nabi, Nabi bergaduh juga Allah. Ambil hala baju Nabi beri kepada anak dia Abdullah supaya kafir. Ayah dia tu. Pala munafik, rasul munafiqin. Dia tahu tak kata Rasulullah benar. Allah tahu, habis-habis tahu. Tapi ia patisik, ia berdusta, terus beriman. Allah. Tuhan hatta Quran supaya kamu tu baca, ambil reti. Hatta Rasulullah supaya kamu tu dengar, ambil buat pandang. Tetapi mu tak baca, mu tak saya dengar. Dan mu dengar, mu tak saya beriman. Itu Abu Jahal.
tasbih mai dengar tapi tasbih mai sebab itulah dia kata waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Allah yabhau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah 3 keratan ayat saja pada pagi ini. Allah dapat kita mendengar iman dan amal setiap ayat-ayat kita mengaji ini. Itulah saja apa betul daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.